Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya nak kongsikan cara untuk kita beli domain dan web hosting untuk host kita punya website sendiri. So, kalau anda ada buat bisnes online ke ataupun nak buat website untuk showcase portfolio ke ataupun just untuk buat website blogging ke. So, baguslah kalau ada domain sendiri yang personalized punya, contohnya macam biasanya kalau kita guna blog yang free macam blogspot kan, kita boleh buat macam johngeek.blogspot.com ataupun husnail.wordpress.com. So macam ada, kita guna nama subdomain je lah. So dengan kita beli web hosting dan kita punya domain sendiri, kita boleh buat yang lebih personalized dan lebih lebih nampak komersial dan gempak lah. Contohnya macam saya buat jomgeek.com contohnya, ataupun kalau buat nama anda sendiri macam mrhusnail.com, ataupun kalau nak beli yang apa .my ke .com.my pun boleh juga. So saya akan tunjuk cara untuk beli itulah. So untuk beli tu saya cadangkan anda guna Malaysia punya hosting provider lah, sebab nanti kalau kita nak request ada masalah support, ada masalah dengan website kita nak minta support ke ataupun kita nak buat payment pun senang lah sebab kita pakai Bank Malaysia kan. So boleh terus je Google Malaysia hosting provider. Boleh tengok-tengok yang mana kena dengan harga dan package yang anda nak. Sebelum kita proceed pilih web hosting tu, saya akan kongsikan beberapa benda yang kita perlu tahulah untuk pilih web hosting tu. So, ni saya ada buka beberapa tab contoh-contoh web hosting yang ada dekat Malaysia lah. Contohnya macam Exabyte ni sekarang dia fokus more to business punya package. So, kata web hosting ni, semua web hosting. Ni server freak punya, Net KL, Data KL. Okey, contoh dekat sini kan. Bila kita nak pilih web hosting tu, ni antara perkara utama yang hosting provider tu akan tunjuk lah. So, pertama sekali, disk space ni. Disk space ni size storage hosting kita tu, kita boleh letak berapa banyak file dalam tu. Contoh macam kita upload satu video 50 MB, dia akan makan 50 MB dekat space hosting kita tu lah. So, tengoklah plan kita. Kalau kita nak letak website yang simple saja, kita tak perlu disk space ni besar sangat. Kalau kita nak letak banyak gambar, macam nak buat website fotografi ke ataupun website yang macam kedai yang ada banyak gambar produk yang sangat banyak lah. So, kita perlu space yang besar sikit. Itu kita boleh plan lah sebelum kita pilih package tu. Lepas tu monthly bandwidth ni pula, yang lain pun ada juga yang ni dia panggil data transfer. Kat sini dia panggil monthly data transfer bandwidth tu samalah. Monthly bandwidth ni macam kita punya mobile data dekat phone internet. Kata kita beli mobile data kita 10 gig sebulan kan. So bila kita guna data, kita dah buka tengok video YouTube, tengok gambar, tengok blog semua banyak kan, dia dah makan data kita tu kan. So bila dah penuh 10 gig tu, data kita pun habis, stop, dah tak boleh buka website dah. Dan kalau dalam konsep web hosting ni, monthly data transfer dan bandwidth ni benda tu lah. So bila kita visitor buka kita punya web, dia load gambar dekat website kita, dia buka kita punya video dalam website kita, semua tu akan makan data transfer web hosting kita. So depend lah, kalau kita dah ramai pengguna, dah ramai visitor nanti, yang kita mungkin perlu tambah kita punya package ni lah. Kemudian one domain allowed ni dekat sini panggil apa, add-on domain. Domain ni macam kita beli nanti, domain utama kita macam mrhusnail.com kan. Itu domain utama. Nanti kita nak letak domain tambahan, kata kita nak buat website kedai kita ke website peribadi kita nak guna nama domain lain pula. Tapi kita nak guna hosting yang sama, kita tak nak beli hosting tambahan. So kita boleh beli nama domain saja, letak dekat hosting yang sama. So kita tak perlu bayar lebih untuk hosting yang kedua lah. Itu add-on domain ataupun ada website dia akan panggil single site hosting ni. Host one and one add-on domain. Ini kira domain tambahan yang kita boleh letak dekat hosting tu lah. Ini dia panggil apa, one domain allowed, five domain allowed. Macam tu lah. Okey, lepas tu apa lagi yang biasanya disebut di sini? Subdomain. Okey, subdomain ni macam contoh kita ada website kita nanti mrhusnail.com tu web utama kan. Lepas tu saya nak buat blog, blog berasingan pula, saya nak buat subdomain. Subdomain tu macam nama something dot domain utama kita. Contoh macam blog
shop.mrhusni.com, ataupun saya nak buat shop.mrhusni.com, ataupun lebih kurang macam tu lah. Kita boleh buat macam-macam lagi lah dekat depan kita punya URL tu dia panggil subdomain. Macam hosting ni dia tak bagi subdomain untuk package murah, dia tak bagi subdomain. Macam hosting ni dia bagi unlimited subdomain, so kita boleh buat banyak-banyak subdomain lah dalam kita punya web hosting tu. And then next, email account. Email account ni kita boleh buat kita punya email address sendiri at kita punya domain tu, macam hello.mrhusni.com ataupun support@jomgeek.com macam tu kan. So kita boleh buat berapa email account dalam tu. Ni dia limit 10 email account, limited email account. So kalau kita perlu banyak guna email account dalam kita punya hosting nanti, so kita nak kena consider benda tu juga dan kita punya package tu, MySQL database. Ni berapa database MySQL kita boleh buat dalam kita punya website nanti. Okay, saya rasa tu je kot basic untuk pemilihan web hosting kita nanti. Dan lagi satu, bila kita nak pilih hosting package ni, jangan risau untuk mula dengan package yang murah dulu. Kata macam mana kita nak ambil package 100 dulu ke, ataupun nak package 115 ni ke. Jangan takut untuk pilih hosting murah. Kita takut nanti macam kita ambil hosting murah nanti, bila website dah berkembang, visitor dah ramai, nanti dah tak cukup kita punya space ke, bandwidth ke. Macam mana kan? So jangan risau, mula je dengan package yang minimum dulu, package yang kecil dulu, dan belajar, dah explore, dan dah buat. Bila ramai visitor, tak ada masalah. Contact je dia punya support ni dekat sini, contact us kan. Semua mana-mana hosting provider dia akan ada support dia lah. Contact je support dia, cakap kata saya nak tukar package saya daripada package rendah ni dan up ke package yang next ni. So dia akan bantu tukar package, dan semua limit ni akan bertukar jugalah kepada package yang baru. So jangan takut untuk pilih package yang rendah dulu untuk mula-mula ni. So jangan rasa macam kita kena ambil package yang mahal terus lah. Kita kena ambil package yang ni lah, sebab nanti kita nak pakai banyak ni, kita nak pakai banyak ni, sebab nanti kan. So nanti tu bila tak pasti lagi, untuk permulaan mula je package kecil dulu, tak ada masalah. Okay, so bila anda dah plan anda nak buat website apa, nanti kandungan anda tu ada file banyak mana, ada gambar ke video banyak ke, perlu guna storage berapa kan. So bila dah pilih dan kriteria yang saya terangkan sebelum ni tadi, berapa yang diperlukan, dan compare dengan kita punya bajet lah. Kata macam ni saya nak guna, saya survey kan, kata yang ni murah, yang ni mahal, yang ni sikit, yang ni banyak, semua kata saya dah decide nak pilih dengan hosting provider ni. Contoh lah kan, contoh saya nak pilih yang ni. Kalau anda nanti berminat nak pilih yang package yang lagi murah pun tak ada masalah lah. So contoh saya nak proceed dengan Mesra Hosting ni, RM100. Okay, saya klik order now, pilih yang ni, next. Ni step by step nak belilah kan. So dekat bahagian ni, .com ni paling common lah. Kata tadi saya nak beli Mr. Husni kan, mrhusni.com. Saya akan klik check. So dia akan check dulu domain tu available ke tak. Kalau dah ada orang guna, tak available lah. Contoh macam kalau saya search, sebab jomgeek.com ni dah didaftar. So bila saya search, jomgeek is available. So saya tak ada belilah domain ni. So mrhusni.com tadi available. Saya boleh proceed dengan domain ni untuk beli bersama hosting saya nanti. So sambil tu saya terangkan sikit kat sini. Ini yang common, yang biasa international punya domain lah. Kalau kita nak beli yang spesifik, yang Malaysia punya, contohnya macam .my, .com.my, yang ada .my kat belakang ni kan. .my ni dia daftar sebagai pemilik individu biasanya. So bila lepas kita daftar nanti, hosting provider tu akan minta kita punya verification lah, salinan IC ke macam tu kan. So dia akan, ataupun lesen, dia akan verify identiti kita. Yang macam .com.my ni pula biasanya untuk bisnes dalam Malaysia. Untuk .com, untuk .my ni dia akan minta macam CJ SSM punya ni lah, salinan untuk dia sahkan yang kita daftar untuk syarikat mana kan, bisnes mana. Macam .edu ni dia akan minta verification letter yang berkait tentang institusi tu lah. So untuk tutorial ni saya just pilih yang .com ni je, sebab .com ni dia international dan dia lebih cepat untuk kita beli dan dia aktifkan domain tu. So saya ambil mrhusni.com ni, klik continue. Ni dia tunjuk detail kita punya hosting tadi kan. Kita pilih apa, kita dapat unlimited email, kita dapat
50 gig data transfer. Semua continue je. Ni macam check out, macam beli online shopping jugalah. Kat sini kita punya package hosting tadi RM100 kan. Sini sebab harga domain tu berasingan, dia tak bagi free sekali domain. Ada hosting yang dia bagi sekali free domain, ada tak? Sini saya tunjuk. Kalau ada freemaindomain.com only. Yang ni package 250 dia bagi domain free. So kita renew hosting tu sambil renew domain jugalah. Harga dalam satu harga 250. Yang ni tadi kita nak proceed tadi 150 kan. So saya stick dengan ni lah. Klik check out. Kemudian isi saja nama ni. Isi kita punya detail, kita punya alamat apa semua kan. Isi betul-betul lah sebab dia akan assign nama ni dekat kita punya domain nanti. Okey, lepas dah isi semua, kita klik sebab ni Malaysia punya hosting provider kan, so mudahlah kita boleh guna online banking ni. Kita klik complete order. Dia akan bawa kita pergi ke page pembayaran lah. Kita boleh pilih FPX ke online banking ke ataupun kad kredit debit card tu kan. So buat payment dan bila dia dah verify payment, dia tunggu sekejap biar dia daftarkan domain kita tu dan set up kita punya hosting tu. Dia akan hantar email info hosting kita tu, cara untuk kita login kepada kita punya hosting tu lah. So bila dah complete kita punya payment apa semua, kita akan ada account dekat hosting provider ni. So nanti kita nak renew apa semua, just login je kat situ, klik renew dan bayar lah. So bila hosting provider tu dah selesai daftar kita punya domain dan set up kita punya hosting tu, dia akan hantar email detail tentang kita punya hosting tu. Contohnya macam ni. Bila dia dah siap, dia akan hantar email sampel-sampelnya macam ni lah. Okay, new cPanel account information. Dalam ni ada tulis detail-detail sikit. So, dia akan hantar detail macam ni, kita punya domain apa semua, kita punya login dan kita punya link kepada cPanel kita tu untuk kita login kita punya control panel, website control panel tu. Ni dia bagi link kan. So, kita klik link ni dan login pakai dia punya login detail yang dia bagi ni lah. Dan kita pun akan masuk kepada kita punya cPanel ni. Ni cPanel ni saya pakai theme yang warna hitam. So kalau anda tak berapa suka warna hitam, boleh tukarlah dekat dia punya style ni bawahnya. Mana style, change style ni kan. Bila yang cara color cerah pun boleh juga. Sambil kita dah dalam cPanel, saya akan tunjuk sikit lah tempat kita nak manage kita punya website nanti. So kalau kita nak upload kita punya file website nanti, nak upload gambar apa semua, kita pergi ke file manager ni. Lagi yang biasa kita akan guna nanti, kalau kita nak create database, kita akan klik kat sini, database wizard ataupun masuk database ni kan. Ni untuk kita punya edit ataupun manage kita punya content database tu lah, phpMyAdmin. Ni kalau nak add on domain lain. Sini kalau kita nak create email account macam ni, mrhusni.com kan, saya nak create macam hello@mrhusni.com ke, saya akan klik kat sini lah. Lepas tu Softaculous ni untuk kita install kita punya website punya script lah ataupun CMS macam WordPress ke. Kita klik, dia akan guide kita punya cara nak install step by step, nak install WordPress ke dalam kita punya hosting, cPanel hosting tu. Okey, lepas tu tepi sini pula ada sikit maklumat tentang kita punya website. Ni kita punya disk usage, kita punya storage, kita punya memory, kita punya bandwidth. Ni dah berapa banyak guna. Ni saya dah upload file, so dia akan tunjuk penggunaan kita lah. MySQL database, subdomain, email account, berapa dah create. Okay. Lepas tu kat sini. Sini pun penting juga ni. Disk usage kita macam contoh disk usage kita ada 50 gig ke kan. Macam ni ada 2 gig je. Macam tu lebih kurang kan. So pada perangai kita, kalau kita ada disk usage yang besar, contoh macam 10 gig kan. So kita pun rasa macam kita boleh upload banyak file lah. Upload banyak file HTML, file script, file WordPress, file gambar semua kan. Benda tu tak semestinya betul lah, sebab ada hosting provider dia akan limit dia punya inodes ni. So inodes ni ialah
bilangan setiap file yang ada dalam hosting tu. Contohnya macam kita upload 5 gambar, dia akan kira sebagai 5 inutes lah. So macam ni saya dah upload banyak file CMS, so dia dah kira 18,000 inutes. Dan sikit lagi nak sampai 25,000 ni lah. So bila dah jumlah file dalam saya punya website web hosting tu dah mencecah 25,000, saya dah tak boleh upload file baru lah. Walaupun hosting saya baru guna sikit. So walaupun storage kita baru guna sikit saja, tapi sebab kandungan file tu dah banyak, sampai limit inutes yang hosting provider tu tetapkan, kita akan tetap terhad lah, kita dah tak boleh upload file baru lah. So benda ni pun penting juga kalau masa nak pilih hosting tu, kalau dia ada nyatakan ataupun kita nak tanya support pun boleh juga tanya macam website web hosting dalam package sekian-sekian ni berapa inutes yang dibenarkan. So kita berhak tahulah benda ni, sebab dia akan mempengaruhi kita punya resource dalam web hosting lah, berapa file kita boleh upload nanti. Saya rasa itu saja perkongsian untuk cara nak beli domain dan web hosting ni. Harap dapat membantu lah, sebab sekarang semakin ramai orang nak buat website dan nak go online kan. So dengan adanya website sendiri ni lebih mudah lah untuk kita perkenalkan jenama kita di internet. Okey, saya rasa setakat ni saja dulu. Kalau ada apa-apa soalan ataupun perbincangan, boleh letak di bahagian komen. Okey, selamat mencuba dan kita jumpa lagi di video-video akan datang. Dan, Assalamualaikum.